Persatuan Kelab Sahabat N87 Malaysia, maka kami nak memberitahu secara jelas bahawasanya masanya sudah tiba bagi kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin mesti mengadakan Suruhanjaya Diraja menyiasat keadaan keuangan negara semasa 22 tahun beliau memerintah. Ini tujuan asas laporan polis kami pada hari ini. Kita tahu bahawa 22 bulan mereka memerintah, kita dapati bahawa ekonomi telah kucak-kacir. Berbagai-bagai tomahan kepada Barisan Nasional UMNO termasuk Dato' Najib sendiri hingga hari ini disebut pencuri, perompak dan berbagai-bagai helah lagi, sehinggakan negara berada ekonomi ketika mereka memerintah begitu teruk sekali. Jadi untuk mengelakkan daripada perkara ini, maka wajiblah saya rasa kerajaan bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin membuat satu representasi kepada Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Agung mengadakan RCI, Royal Commission of Investigation, untuk mengetahui status financial negara ketika itu. Sebab apabila datangnya Menteri Keuangan baru bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, beliau sendiri terkejut. Harta negara dijual, harta-harta orang Melayu dah dijual, duit tabung haji, harta tabung haji, harta Petronas, wang reserve Petronas 82 bilion. Mana dia wang-wang itu? Harta ceruk, harta-harta LGLC telah dijual dan dikata bahawa semuanya telah dicuri disebabkan Dato' Najib curi duit. Maka rakyat kenalah susah. Tetapi akhirnya Tuhan Maha Kaya tumbang Tun Dr. Mahathir dan rejim dia. Maka pada hari ini kita rakyat semua sudah buka mata bahawa sebenarnya negara kita ini ada 2 trilion reserve fund, sehinggakan pakej rancangan telah dapat dibuat, bertindak segera. Sebab apa? Banyak juga laporan-laporan polis report berkenaan minta RCI ini diwujudkan, termasuk sahabat saya Tan Sri Dr. Latif Yusof, Persatuan Melayu Pulau Pinang, sebuah persatuan Melayu yang lebih daripada 70-80 tahun hidup hingga hari ini. Mereka juga keluh kesah nak tahu kebenaran kepada status keuangan negara. Sepanjang 22 bulan kita telah dimomokkan seolah-olah kita kerajaan telah hampir bankrupt. Malah ini berterusan bermula daripada sebelum pilihan raya sehingga pilihan raya. Sehingga selepas pilihan raya sudah menang, dan kita nampak apabila kita berbincang, kita nampak ini bukan satu perkara yang dimain-main, tetapi seolah-olah untuk memomokkan bahawa buruknya kerajaan PN pada ketika itu. Malangnya apabila kita dapat berita yang Tengku Zafrul mengatakan kedudukan keuangan kukuh, saya secara personal cek balik. Malah Tun Dr. Mahathir sendiri pada satu ketika apabila dia melancarkan rancangan ekonomi pada 17 Februari mengumumkan, apabila dia ditanya oleh wartawan-wartawan, adakah kita duit? Pasal ketika itu dia melancarkan 20 bilion program rancangan ekonomi. Dan dia dengan senang hati mengatakan kita ada duit. Kita ada simpanan lebih pada 2 trilion. Jadi persoalannya, yang mana yang betul? Kalau sebelum pada pilihan raya dia kata kita tak ada duit, semasa pilihan raya dah menang pun dia kata kita ada duit. Habis harta-harta GLC dijarah, duit Petronas dijarah sebab tak ada duit. Duit untuk orang-orang miskin, duit untuk orang-orang kampung dipotong, gaji kerajaan dipotong. Segala-galanya seolah-olah menunjukkan betul-betul kita tak ada duit. Tetapi alhamdulillah dengan datangnya COVID-19 ini telah membuka balik apa yang sebenarnya ada. Dan pada ketika itulah diumumkan yang sebenarnya kita ada duit. Kita tak payah pinjam.
persoalannya juga yang kita hairan, sebagaimana yang Tengku Zafrul hairan, macam mana dia menunjukkan begitu susah sehingga sanggup pinjam wang pon samurai, pinjam berbilion-bilion, yang siapa yang akan tanggung? Bukan kerajaan yang akan tanggung, ini akan ditanggung oleh generasi kita yang akan datang. Jadi persoalannya, apabila dia berkata begitu, bukan saja kita dapat generasi yang akan datang akan susah, tetapi juga kedudukan ekonomi kita semakin malap, semakin mantap, pelabur lari, dan akhirnya kita punya mata wang jatuh, kita punya bursa saham jatuh, dan keadaan makin bertambah teruk. Apatah lagi dengan ada COVID-19. Tetapi apabila Tengku Zafrul mengambil alih sebagai Menteri Kewangan, dengan senang hati dia kata kita buat rancangan ekonomi yang baru. Kita boleh bagi duit, kita ada duit banyak, kita tak perlu pinjam di luar. Kita boleh pinjam secara domestik. Yang kita maksudkan, jadi kita tidak berhutang dengan negara luar, kita selamat dari segi kedudukan ekonomi, kedudukan kewangan. Jadi inilah kami jawatankuasa Kelab Sahabat AN87 apabila menerima berita malam tadi, maka kita telah berpakat untuk membuat laporan polis dan meminta supaya polis buat siasatan yang menyeluruh dan seboleh-bolehnya adakan RCI sebagaimana disarankan oleh Puli supaya kita dapat penjelasan yang lebih jelas. Kerana bukan kita tidak percaya pada laporan polis, tapi kita nak RCI yang lebih telus yang akan membongkar apa sebenarnya yang berlaku. Begitu juga dengan RCI yang dulu. Kalau keadaan kewangan pada satu ketika semasa dia memerintah 22 tahun, dia kata kita rugi 10 bilion. Apabila ada RCI rupanya 30 bilion. Jadi itu sebab kita perlukan RCI yang bebas, yang tidak terpengaruh pada mana-mana supaya kita dapat sebenarnya apa yang berlaku dengan kedudukan kewangan negara. Sebenarnya kelab sangat prihatin. Kita terdiri daripada ramai kepimpinan yang masih dan yang telah jadi veteran merasakan hari ini kerajaan yang ada wajib mengambil tindakan yang tegas terhadap semua fitnah dan tomahan, terutamanya dari bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir dan juga bekas Menteri Kewangan Lim Guan Eng, kerana dengan sewenang-wenangnya membuat tuduhan ataupun membuat dakwaan-dakwaan yang palsu yang pada pandangan rakyat hari ini, pandangan ramai, ini adalah satu usaha menipu. Jadi kes pemimpin yang menipu ini dilonggokkan kepada orang lain. Sebenarnya dialah punca dan juga penganjur penipuan-penipuan dan fitnah-fitnah ini. Jadi kami dalam kelab berharap kerajaan jangan berlengah mengambil tindakan yang sewajarnya, bawa ke muka pengadilan seperti mana semua orang tahu bahawa Malaysia mengamalkan demokrasi, mengamalkan ketulusan, bukan lip service ataupun cakap-cakap politik untuk memenangi atau mempengaruhi rakyat. Sebaliknya menipu rakyat. Itulah kelab. Pada masa ini kita akan mengikuti lagi perkembangan ataupun perkara yang boleh diketengahkan. Kalau yang benar kita beritahu yang benar, yang salah tetap dibawa ke muka pengadilan. Sebagai rakyat, mohon kalau boleh kerajaan yang ada ini diperkukuhkan kerana kebolehan mereka untuk menangani krisis COVID ini telah kita nampak dengan jelas. Dulu mereka kata tak ada duit, tapi alhamdulillah sebagaimana yang disebutkan tadi, kerajaan yang ada ini telah mampu, yang kita lihat sekarang ni lah, sehingga Indonesia dan negara-negara lain envy kita. Kerana kerajaan dapat menampung, dapat memberikan satu keadaan, walaupun bukanlah selesa sangat, tapi rakyat mampu meneruskan kehidupan. Pasar raya mampu masih dibuka.
Kedai-kedai kereta mampu masih dibuka. Harga minyak masih mampu bertahan. Rakyat masih mampu menjalani kehidupan walaupun tak seselesa dahulu. Tapi Alhamdulillah, kerajaan yang ada ni telah mampu menampan impak COVID-19. 20 bilion ya, rangsangan demi rangsangan telah pun diunjurkan oleh kerajaan. Kalau kita tak ada, dari mana boleh? Mereka kata dulu kita berhutang bertrilion, tapi sekarang Menteri Keuangan kata kita mempunyai simpanan melebihi 2 trilion. Jadi kami sebagai umat Islam khususnya ingin kebenaran. Kalau benar-benar benda ni adalah yang benar, maka rakyat akan gembira. Jadi untuk ini, kita menyokong saranan Tengku Razali. Kita sokong saranan NGO-NGO yang lain supaya Suruhanjaya ni RCI ni diwujudkan. Jangan takut. Kerajaan yang ada ni jangan takut. Kita nakkan kebenaran. Go ahead with your firm governance of the country. Yang mustahak jangan ada penyelewengan. Yang mustahak mesti ada ketulusan. Kita rakyat demand for this clarity. Ini yang kita mahu. Kita harap RCI ini dapat diwujudkan, dapat ditubuhkan supaya yang keruh dapat dijernihkan. Kalau boleh yang salah dihadapkan ke mahkamah. Kalau boleh yang telah menyebabkan kita dulu kehilangan berbilion-bilion dapat dihadapkan ke mahkamah. Supaya yang keruh dapat dijernihkan. Supaya Malaysia mampu melangkah ke hadapan dengan lebih confident lagi. Yakin that we are going on the right direction.